Assalamualaikum. Selamat pagi penonton-penonton Malaysia hari ini yang sentiasa bersama dengan kami 9.30 pagi dan terpacak depan TV untuk menantikan apa lagi perkongsian yang akan kita bawakan. Saya Ani Mizati. Dan saya Nazuddin Rahman. 7 Mac 2023. Tarikh keramat terutamanya buat penyokong-penyokong Liverpool di luar sana. Takut nak sebut nombor 7. Nombor 7 tu dia bersorak kegembiraan begitu. Dan untuk saya dah lama tak bersiaran dan ini nak datang sini nak asah kepala sikit bersama-sama dengan Ani Mizati dan pengisian kita pada pagi ini amat menarik. Betul. Hari ini kita ada nostalgia seni. Kita akan bawakan juga topik tentang kesihatan dan pastinya di awal ini kita akan kongsikan keadaan cuaca. Kan bagi anda yang mungkin boleh bersama-sama dengan kami, keluarkan telefon pintar, pergi ke Jabatan Meteorologi Malaysia untuk anda saksikan kat situ kan. Nampak terang je pada pagi ni. Rata-rata kawasan di Kuala Lumpur, di kawasan-kawasan yang berdekatan juga pada waktu pagi sehingga ke 10 lebih ni nampak alhamdulillah. Kecuali di Kuantan lah. Kuantan kita ada hujan di pagi hari, tapi selain daripada itu terang benderang satu Malaysia. Kita juga ada amaran hujan lebat yang telah diwawarkan semalam ya. Hujan berterusan di kawasan Sarawak, Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarike dan Sibu sehingga tengah hari ini. Jadi kepada anda yang berada di kawasan tersebut, sediakan payung sebelum hujan. Betul. Okey, itu dia. Macam biasa keadaan cuaca dah pun kita kongsikan bersama dengan anda. Jadi kita nak juga anda bersama-sama dengan kami untuk sebentar lagi kita akan bawakan seorang selebriti untuk menghimbau kembali zaman 2000. Zaman-zaman 2000 itu zaman kemuncak dia tau. Selebriti ni kan, kalau saya lalu pusat karaoke dan sebagainya, pastinya sekali-sekala lagu ni akan berkumandang. Itu mesti. Lepas tu kalau kita lagu tengok, ini lagu favourite. Lepas tu kita tengok tingkat yang kecil tu kan, siapa yang nyanyi lagu ni? Lepas tu mesti ada seorang penyanyi di parking lot kereta. Sangat famous sebenarnya. Dan saya tertanya siapakah dia? Sekarang hari ini kita bongkar kan, insya-Allah. Saya rasa anda pun dah tahu siapa. Kalau Abang Nas tadi dah sebutkan tentang di parking lot tu, jom sama-sama kita dengarkan dan saksikan siapa selebriti untuk nostalgia seni kali ini. Dengar saja lirik lagu ini, pasti mengimbau kenangan zaman remaja anda, bukan? Ku Kunci Rindu Buatmu, antara lagu yang popular dan menjadi siulan peminat muzik sekitar tahun 2000. Ku kunci rindu buatmu, ku rela hidup sendiri. Penyanyinya, Izla Haizan Muhammad Husin atau lebih mesra dengan panggilan Izla, mempunyai lontaran suara yang merdu bersama aura tersendiri. Meskipun video muzik lagu hits ini hanya dirakam di kawasan tempat letak kereta, namun fenomenanya kekal sehingga ke hari ini. Siapa punya idea video klip kat parking kereta tu, Kak? By the way, legend betul lagu dan video klip Akak. Akak pun confused, Dek. Confused. Parking lah, Dek. Yang penting korang kenal lagu Akak Is. Lebih manis dengan imej bertudung, Izla kini lebih banyak meluangkan masa bersama peminat di ruangan media sosial. Bagi mengubat kerinduan anda, kami tampilkan persembahan istimewa daripada Izla hanya di Malaysia hari ini. Tak mengerti, ku tak mengerti mengapa
sendiri. Biarkanlah ku begini selama-lamanya. Bukan ku takut bercinta lagi, tapi ku takut menangis lagi. Bukan ku takut bermain kasih, tapi ku takut jiwa kan merintih. Pergilah engkau, pergilah, tak usah merayu-rayu. Hatiku telah tertutup, tak mungkin kan terbuka. Ku kunci rindu buatmu, ku rela hidup sendiri. Biarkanlah ku begini selama-lamanya. Biarkanlah, biarkanlah ku begini selama-lamanya. Biarkanlah. Hebat. Izlah. Okey, jom kita nak mengambil. Silakan, silakan. Jom kita bersama-sama di sana. Tak peduli, aku Aku tak peduli. Oh, dia kalau dah nyanyi dia macam bermain-main lagi kepada sikit. Ini dia Izlah. Jangan kepada anda yang kata peminat-peminat sejak tahun 2000-an tu. Jadi telefonlah kita 7761-603. Tinggalkan pesanan di Facebook dan juga di YouTube. Kalau anda sedang menonton sekarang, Izlah, wow, sudah sekian lama suara masih menyengat. Ingat TikTok tu macam mungkin ada filter suara ke dia apa macam ke. dia macam kaset lagi masalahnya. Dia macam kita tengah pergi kat karaoke, kita buka audio tu. Kita tekan tekan audio tu kan. Macam tu Itu juga. dia keluar macam tu juga. Apa khabar Izlah? Alhamdulillah. Baik, sihat. Alhamdulillah. Bagi mereka yang dah mengikuti TikTok, dah mungkin tak adalah rasa macam janggal sangat kan dengan penampilan yang lain, dengan caranya yang lain. Tapi bagi mereka yang mungkin baru bersama-sama dengan kami di MHI, mengubati sedikit sebanyak rindu lah. Kan? Bagaimana perkembangan terkini? Perkembangan terkini ni tak ada banyak perkembangan lah sebab dah lama sangat tak. Senang cerita, MHI ni membuka satu tirai pertama kali setelah sebelum ni rasa nak bersara. Oh, nak bersara dah. Allahu Akbar. Sebelum ni rasa nak bersara. Rasa macam dah tak nak lah, TV-TV masuk TV semua dah tak nak lah. Ya. Tapi saya cakap terang, sejak album yang diriliskan 2004, Cintaku Cintamu, itu album yang pertama. Itu album pertama, tapi untuk lagu Ku Kunci Rindu Buatmu ni rilis pada tahun 2000. Itu adalah single dalam kompilasi. Tapi selepas tu tiba-tiba menyepi, menghilang. Orang yang nak dengar, kita nak dengar Izlah lagi dengan suaranya dia begitu unik. Ya Allah, suara dia lah sedap lagi kan. Macam bila dia nyanyi tadi kita macam, betul ke ni karaoke ke apa ni? Tak pegun. Jadi ke mana menghilang selepas tu?
setelah dalam bidang nyanyian, ada 2 tahun saya pernah menjadi penyampai radio. Dulu Best 104. Ingat lagi. Ya, sekarang Best FM kan. Tapi tak lama kat situ. Setelah mendirikan rumah tangga, terus saya fokus dengan rumah tangga dan sebagainya. Alhamdulillah. Tapi suara masih lagi dia tak capai semua not-not tinggi semua sok dengan selamba dan bergaya je. Apa antara yang mungkin menjadi rutin sampai yang dikekalkan? Rutin tu tak ada sebenarnya, sebab bila tinggalkan dunia nyanyian, memang tak menyanyi. Maknanya on ground tak ada buat persembahan, ambil tak macam ada. job-job. Tak ada. Kak Is memang fokuskan kat rumah je lah macam tu. Majlis sendiri dah, berjaga sendiri lah. Majlis orang kahwin ke atau pesta? Tak ada. Masa tu memang ada yang panggil pun kita tolak. Mungkin masa tu tertutup kot hati. Mungkin tak bersedia belum, ya. rasa macam sedang mungkin kita rasa dunia nyanyian tu mungkin saat tu susah untuk kita dapat perhatian kan. Kita rasa macam bukan dunia kita di situ. Tapi cerita pasal perhatian, ada seorang peminat dari Kota Baru. Jauh Kelantan. Puan Nurmadia, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Katanya ada ucapan nak disampaikan kepada Izla. Silakan. Ya, tadi makcik dah bare-bare dengan Izla. Makcik bangkit terus dah dapat. Alhamdulillah. Tu dia. Nampak. Bangkit twin. Betul. Apa ucapan lagi? Makcik nak bagi saya ucapan. Nanti pada Izla muncul lagi, ya Allah. Terus makcik nyanyi, cucu-cucu. Kesemuanya tahu, sama ni macam apa pula ni nyanyi. Dan tetap menyengat macam dulu, Kak. Nanti kejap lagi dengar Tok Ma dalam TV. Biarlah betul Tok Ma, betul. Tu dia. Kan rasa macam tak percaya kan? Macam tak percaya, ya Allah ya Tuhan. WhatsApp dekat grup sekarang juga, so tengok MSS. Suara dari dulu sampai sekarang. Tak ada bezanya. Tak ada beza. Terima kasih Puan. Jadi itulah ya Allah, teruskan perjuangan dalam bidang seni. Alhamdulillah. Betul sangat-sangat ya Allah. Ya lama-lama muncul. Terima kasih banyak-banyak. Akan mengimbau kenangan bagi veteran-veteran yang walaupun sakit, tengoklah makcik. Walaupun bukan penyakit kanser, dengar suara Islam terus bangkit. Ya Allah. Masya Allah. Nampak Kembali bersemangat. Bagi nampak semangat tu. Bagi semangat bagi makcik juga. Teruskan perjuangan makcik. Kami dari MHI juga mendoakan Syafaqillah bagi makcik. Tapi dah 13 tahun buat kemo, buat apa, syukur. Alhamdulillah. Masih bertahan. Tabah makcik. Semoga tabah, semoga terus sihat ya. Berkat doa semua. Amin, insya-Allah. Anak cucu semua-semuanya. Alhamdulillah. Satu Malaysia mendoakan anda. Terima kasih. Assalamualaikum. Juga, ya. Okey, tahniah Izla. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kak Diah ni kalau kita ajak borak, mesti lama ni Kak Diah ni. Tapi macam mana perasaan Izla bila mendengar kata-kata perangsang sebegitu? Macam mana? Semangat tak untuk kembali beraksi? Alhamdulillah. Dan saya berharap hari ini membuka tirai saya kembali ke dunia seni. Amin, dan insya-Allah. membuka rezeki saya di sini kembali. Mudah-mudahan. Sebab sekarang ni dah ada media sosial. Betul. Kan, dan dengan pelantar-pelantar tersebut nama Izla pun semakin meningkat. Tapi saya cakap terang, antara satu klip yang saya suka kalau saya tengok TikTok. Jom kita tengok video klip ke? Klip TikTok kan? Klip TikTok. Okey, kita teruskan. Ingatkan video klip. Tak, klip TikTok ni ada orang tanya dia masa buat karaoke video yang dekat parking lot tu ada dua soalan. Dua soalan utama. Sebab kalau saya nampak muzik video ni saya kena tahu siapa Khadijah. Sekarang baru dah dapat tahu. Tapi umur Izla berapa masa tu? Nampak macam terlalu muda kat sini. Masa tu usia saya 15 tahun. 15 tahun. 15 tahun. Wow, tahun 2000 ya. Tahun 2020. Jadi 23, tambah sendirilah umurnya berapa. Saya tak pandai matematik, saya pengacara. Yang menarik perhatian ialah memang sepanjang-panjang video klip tu dia shoot ataupun dia diambil penggambarannya di parking lot. Betul. Masa tu memang Tak fikir apalah kan. masa tu rasanya macam mana? Tak, benda tu untuk iklan sebenarnya. Tapi disebabkan kekangan waktu, mungkin pihak company nak cepat riliskan video klip untuk
CD yang ada karaoke. Jadi ambil apa yang ada lah. Ambil apa yang ada masa tu. Tapi memang posisi dia kat situ je. Di situ dia saja. memang di situ saja. Dan tak sepanjang lagu. Kaki pun tak berjalan. Masa tu tahun 2000 kan. Tahun 2000 dia pacakkan satu Tapi je. bersyukur sangat sebab lagu tu diingati dan orang akan ingat walau tak ingat tajuk pun dia akan kata lagu yang dekat parking. Jadi Wow. okey. Hangat pada pagi ini. Ada seorang lagi pemanggil katanya juga merupakan salah seorang peminat Izla. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapa tu? Malu pula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan dengan ucapan untuk Izla, Puan. Halo, Assalamualaikum. Dengar tak? Dengar. Lawak. Cakap dengar Izla. Ya, saya. Ada ni. Izla apa khabar? Alhamdulillah, sihat, sejahtera. Masih manis lagi ya, cantik. Aish. Tu dia. Ni dah dengar tu. Tersenyum simpul dia. Saya suka lagu tu selalu karaoke. Okey, Ya Allah, cantik. Alhamdulillah. Maknanya kalau dah selalu karaoke, Puan Rahayu kena duet dengan Izla. Boleh? Sikitlah, belanjalah sikit Puan Rahayu. Tak peduli. Kita tak peduli. Boleh. Satu rangkap je ya. Satu Boleh. rangkap, silakan. Okey, Izla mula dulu. Puan Rahayu sambung. Hantu. Tak mengerti. Ku tak mengerti. Dia. Itu je. Sebenarnya saya setuju dengan Betul-betul Puan. serangkap Betul-betul serangkap. Sebab itulah line yang saya paling ingat. Walaupun apa yang terjadi. Itu dia. Baik. Puan Rahayu, ini kalau karaoke ni balik-balik lagu dia je ni. Puan Rahayu, terima kasih banyak-banyak. Ya, terima kasih TV3. Okey, Sama-sama. Assalamualaikum. Salam. Ya Allah, comel-comel kan? Macam mana reaksi peminat-peminat terdahulu? Yang mungkin tiba-tiba dekat live di TT tu dia keluar balik ke, dia cakap saya dah minat awak daripada dulu kan? Sebenarnya TikTok tu menjadi satu platform yang orang kenal siapa penyanyi lagu tu. Kebanyakan saya cakap terus terang, diorang kenal lagu, diorang Yes. tak tahu siapa penyanyi dia. Seperti saya masa dulu saya akui. Jadi memang besar hati saya untuk finally jumpa Izla. Alhamdulillah. Depan mata macam ni kan. Kenangan yang paling diingatilah peminat punya cara dulu-dulu ni. Berbanding dengan sekarang, paling-paling minat pun dia komen dekat kita punya social media kan. Macam dulu-dulu macam mana? Dulu-dulu biasalah hantar surat kan. Hantar surat, tapi yang paling best bila kita buat persembahan tu memang kita akan collect hadiah lah. Kan? Penuh lah balik hadiah. Balik penuh hadiah. Tapi itu memang seronok lah. Diorang akan sentiasa ingat. Peminat dulu ni dia akan terus ingat kita walaupun kita dah lama tak ada. Nanti dia jumpa kita, dia akan cam kita. Wah, itulah dia. Inilah Besar impact hati. lagu yang one hit wonder ni kan, macam tiba-tiba dia terus meletup lagu ni. Kita ada seorang lagi pemanggil daripada Johor Bahru ingin berbicara dengan Izla. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Silakan. Nama penuh tuan? Nurul Nadia binti Muhammad Kunhi. Puan Okey, Nurul Puan Nadia, Nadia. silakanlah. Yes. Dah ada kesempatan ni bersama dengan Izla. Apa yang agaknya nak dicakap dengan Izla tu? Apa ni Kak Izla? Saya. Saya dari PPA Belanda. Oh, geng ke ni? Kenal ke? Geng ke Geng geng? ni? Kawasan perumahan. Oh, kawasan satu perumahan. Perumahan. Okey. Jiran lah ni. Lama Kak dah tak buka kedai. Selalu itulah. buka kedai Kak, kan? Kesihatan sebelum ni tidak mengizinkan. InsyaAllah selepas ni kita akan kembali beroperasi. Sebab Izla ada kedai kat situ. Okey, Masya Allah. Okey, Baik. Puan Nadia, terima kasih banyak-banyak. Lepas ni kalau dah buka kedai, jangan lupalah. Kan? Ya, Sokong kembali. insyaAllah. Semoga terus sukses. Amin, insyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Wah, jadi sekarang ni agak apa Izla? Izla dalam bidang bakery. Bakery ya. Oh, Izla Bakery ya. Kalau nak buat tambahan order, carilah dekat media sosial. InsyaAllah. Okey, Ramadan ni Terima kasih banyak-banyak Izla. Kita harapkan yang terbaik pastinya dan terus saja memberikan inspirasi pada peminat-peminat yang InsyaAllah, sentiasa rindukan ku kunci rindu buatmu. Yang merindui ikannya. Ada satu lagu lagi persembahan yang akan disampaikan oleh Izla seketika nanti. Jadi kita nak rehat sekejap. Jangan lupa selepas ini kita akan menceritakan tentang Silakan. suatu penyakit yang agak kronik di Malaysia ini, penyakit buah pinggang. Kita bakal menyambut World Kidney Day atau Hari Buah Pinggang Sedunia pada 9 hari bulan Mac ini. Jadi kita akan berbicara, kalau anda mempunyai masalah tersebut, sila terus bersama kami di MHI. Okey, tapi sekarang ini kita berhibur bersama dengan Izla. Silakan.
Jangan diucap selamat tinggal pada diriku yang menantikanmu. Telah kau tunai 1000 janji, satu kau mungkiri hidup bersamaku. Kasihan kepadaku yang mengharapkan cintamu mengalir air mataku merintih dalam pilu bila kau berlalu. Serikan semula mahligai hati yang lara. Bertahun lama ku tunggu, bertahun cinta yang satu. Berikan ku cinta, sembuhkanlah luka lama. Selagi kasih membara, aku setia selamanya. Buah pinggang, organ yang memainkan peranan penting dalam mengawal kesihatan tubuh badan manusia. Buah pinggang manusia hanya bersaiz 10 hingga 12 cm dan berbentuk seperti kacang. Organ ini membentuk sistem penapisan badan, membersihkan bahan buangan dan menghilangkan cecair yang berlebihan daripada badan serta menghasilkan bahan-bahan kimia yang diperlukan untuk badan kita berfungsi. Sekiranya ketidakfungsian buah pinggang ini berlaku, akan memberi kesan kepada perubahan keseimbangan bahan kimia dalam badan. Di Malaysia, dianggarkan 15% rakyat menghidapi penyakit buah pinggang kronik pelbagai peringkat. Antara punca utama adalah tekanan darah tinggi. Sehingga akhir tahun lalu, hampir 14,000 adalah pesakit buah pinggang yang menjalani dialisis. Manakala 8,500 pesakit buah pinggang dirawat menggunakan kaedah hemodialisis dan bakinya secara peritoneal. Hari Buah Pinggang Sedunia yang disambut pada 9 Mac setiap tahun bertujuan meningkatkan kesedaran dan kefahaman masyarakat tentang kepentingan menjaga kesihatan buah pinggang bagi menjamin kesejahteraan hidup. Sememangnya statistik yang amat menakutkan ya apabila kita lihat tentang keadaan pesakit-pesakit buah pinggang di negara kita. Dijangkakan lebih 100,000 pesakit buah pinggang yang akan menjalani dialisis menjelang tahun 2040. Itu kira-kira dalam 8,000 setahun, dan yang paling menakutkan 35% daripada pesakit-pesakit ini di bawah 45 tahun. Takut tak ni? Ya. Merupakan pembunuh secara senyap. Sebab apa? Statistik yang dikongsikan mungkin agak tidak begitu ketara dan bukan orang kata pembunuh nombor 1 dalam kondisi kesihatan dan sebagainya. Tapi bila kita perhalusi betul-betul, maknanya bukan sahaja mereka yang melepasi umur 60 tahun, tapi bawah 45 tahun pun ada beberapa kondisi yang menyebabkan bukan disebabkan penyakit kronik, tapi mereka sememangnya ada kondisi yang berkaitan dengan buah pinggang. Jadi spesifiknya hari ini, penyakit buah pinggang yang kita nak kenal pasti dari segi punca, rawatan dan bagaimana cara yang terbaik untuk anda menyantuni mungkin pada peringkat awal adalah peringkat yang berpotensi untuk mendapat peratusan yang baik untuk sembuh dengan secara baiklah. Okey, kita bersama dengan Dr. Azhani Akmal Azhar, pakar perubatan dan nefrologi dari Hospital Serdang. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Doktor, dan juga di sebelah doktor itu Puan Ashikin Ahmad Nizamuddin selaku pesakit yang akan kongsikan pengalaman juga. Puan Ashikin, terima kasih kedua-duanya bersama dengan kami pada hari ini. InsyaAllah. Jadi kita mulakan dengan Doktor. Kepentingan buah pinggang ini. Kita start dengan basic dahulu. Silakan. Okey. Macam yang video yang kita ada tadi. Okey, buah pinggang dia macam-macam. So, yang ini adalah replika buah pinggang. Ini memang actual size sebenar buah pinggang kita. Jadi
kepentingan buah pinggang ni sebenarnya dia bertindak sebagai filter. So dia akan menapis segala kotoran, segala toksik bahan kumuh dalam badan kita. Ya, dia akan menapis, dia akan keluar melalui saluran air kencing dan melalui pening kencing dan dikeluarkan. Itu fungsi yang kita sedia maklum lah, apa yang kita tahu. Tapi selain daripada itu, buah pinggang pun penting untuk mengawal tekanan darah, ya, mengawal keseimbangan kita kata elektrolit dalam badan, garam-garam dalam badan. Membantu dalam pembentukan darah merah, dan juga memelihara kesihatan tulang. Okey. Jadi kita boleh bayangkan dia macam ibarat satu filter. Kalau kita makan benda yang tak bagus, di situlah tempatnya stuck. Boleh ke kalau kita katakan begitu tempatnya? Atau toksin-toksin yang akan terus berada di dalam badan kita dan tidak dapat ditapiskan. Boleh juga. Jadi ada yang secara direct, ada toksin-toksin apa-apa daripada segi pemakanan atau apa-apa suplemen atau ubat-ubatan yang kita ambil yang boleh dah menyebabkan kerosakan direct kepada buah pinggang itu sendiri. But of course penyakit-penyakit lain, terutamanya darah tinggi, kencing manis. Kalau tak dikawal ni pun boleh menjadi tahap kolesterol yang tinggi. Boleh juga, boleh juga. So, okey, di samping kita perhalusi permasalahan sakit buah pinggang, kita harus tahu yang ada rantaian sakit-sakit lain yang menyumbang kepada keadaan ini. Rata-rata maknanya perlu 2 kali cure lah kan. Ada kondisi yang lain juga perlu diubati dan kondisi ini juga. Betul. Sambil-sambil tu kita bersama dengan Puan Ashikin. Puan Ashikin yang juga nak berkongsi bagaimana keadaan. Kalau mungkin boleh kita recall kembali dari sudut tahapnya sakit buah pinggang ini. Kita mulakan dengan umur berapa Puan Ashikin didiagnose dengan penyakit buah pinggang? Okey, saya didiagnose masa berumur almost 23 tahun. Begitu muda ya? 2013 ya. Pada masa itu saya baru saja bekerja dalam 6 bulan, baru habis belajar, baru bekerja 6 bulan. Dan saya mengalami simptom seperti pening, cepat penat, kerap kejang kaki. Jadi pada masa tu saya ingat saya terlalu letih. Sampailah ada satu masa tu saya memang dah tak tahan sangat, jadi saya pergi ke klinik untuk membuat check up lah kenapa. Jadi pada masa tu saya punya blood pressure terlalu tinggi, dalam 182 bawah 100. Dan tidak normal untuk orang yang berumur muda seperti itu untuk ada that high BP. Jadi pada masa tu doktor yang di klinik tersebut mensyorkan saya pergi menjalani check up further lah untuk check kidney saya. Dan ternyata pada masa tu memang kidney saya hanya berfungsi 1% saja. 99% tak berfungsi? Dah tak berfungsi. Jadi saya terus perlu menjalani rawatan dialisis pada hari tersebut. Okey. Kenapa saya selalu dengarkan tentang perkara ini, doktor? Antara mereka yang dah detect, mereka yang berada pada antara 50% hingga 70% kroniknya kondisi itu. Mengapa macam tu untuk bagi keadaan kondisi sakit buah pinggang ni? Okey, jadi masalah buah pinggang ni kita ada tahap 1, 2, 3 hingga 5. Di tahap 5 tu kita tahap akhir. So malangnya pesakit yang menghidap masalah buah pinggang, dia tak akan menunjukkan apa-apa gejala, apa-apa simptom. Tak ada simptom? Tak ada. Tak ada. Lebih menakutkan. Yes. Sebab tu kita kata silent, quite silent. So bila faktor-faktor ni akan manifestasi? Bila dah stage 4, stage 5? Kebanyakan mungkin ada stage 4 dan nak penghujung sampai ke stage 5 baru akan menunjukkan simptom-simptom. Ini adalah kerana pertama buah pinggang tu dah tak dapat nak tampung apa-apa beban yang ada pada badan, dan yang kedua pesakit dia dah mula merasa kesan-kesan lah toksin dalam badan yang tinggi, racun asid dalam badan yang tinggi. So sebab tu dia menunjukkan gejala-gejala pada peringkat yang akhir. Jadi itulah simptom-simptom yang kita harus pantau ya. Kepenatan, kurang selera makan, kekejangan kaki, apa lagi simptom-simptom yang mungkin terlepas? Yang kurang selera makan, badan gatal-gatal, kaki bengkak, loyi-loyi muntah-muntah ni semua adalah tahap akhir. Mungkin setengah pesakit dia boleh detect awal sedikit waktu kencing dia macam ada berbuih. Itu mungkin ada tanda-tanda awal. Okey. Maknanya kalau contoh dari sudut pemeriksaan yang bagaimana untuk kita uji diri kita sama ada kita berpotensi mempunyai sakit ataupun kondisi buah pinggang. Okey, jadi untuk pesakit yang buah pinggang ni kita kena tahu siapa yang ada risk factor. Faktor-faktor risiko. Genetik boleh. So untuk siapa individu yang memang ada faktor keturunan, mak ayah atau adik-beradik yang muda ada masalah buah pinggang. So untuk pesakit-pesakit individu ini kita nasihatkan memang kena dapat pemeriksaan awal. Tak kisah muda. Apa jenis pemeriksaan tu untuk kita spesifikkan? Jadi pemeriksaan adalah pemeriksaan air kencing dan ujian darah. Air kencing dan ujian darah. Betul. Tapi seperti yang Anim cerita sebentar tadi, hampir 70% mereka yang menghidapi penyakit buah pinggang juga menghidapi kencing manis dan
hampir 22% mempunyai hipertensi ataupun adakah ini mendorong penyakit bawah pinggang atau bawah pinggang yang sakit dulu baru kita dapat penyakit yang lain? Okey, jadi untuk kebanyakan pesakit, ya betul, pesakit kencing manis, pesakit ada darah tinggi memang berisiko untuk dapat masalah bawah pinggang. Jadi yang kepentingannya adalah pesakit yang ada dua masalah ini, kawalan adalah penting. Ya, kena sentiasa ambil ubat satu. Ya, berjumpa doktor. Dia bukan sejenis macam doktor bagi ubat lepas tu kita sambung dekat farmasi. Tak boleh macam tu. Pemantauan, pemeriksaan kesihatan, pemantauan tentang ubat-ubatan, pemantauan dengan fungsi buah pinggang dan penyakit itu sendiri adalah penting. Jadi memang kena sentiasa berjumpa dengan doktor, sentiasa buat check up. Okey, untuk Puan Ashikin, apa rawatan yang dijalani selepas didiagnos? Tadi dah cerita sampai dah tahu kan pada peringkat usia yang sangat awal, hanya 1% sahaja yang berfungsi. Jadi apa tindakan selepas itu? Okey, jadinya saya terus menjalani rawatan dialisis, hemodialisis selama 8 tahun sehingga 8 tahun. Ya, sehingga 2021. Okey. Jadi dalam pertengahan 2020 macam tu adik saya menyatakan hasrat untuk mendermakan buah pinggang dia kepada saya. Jadi kami pun terus menjalani work up lah untuk transplant tu dalam setengah tahun lebih kurang macam tu. Dan saya telah menjalani pembedahan transplant buah pinggang didermakan oleh adik saya pada September 2021. Alhamdulillah. Jadi ada adik yang prihatin yang menyayangi kakak. Tapi Ashikin kerja kan? Ya betul, saya bekerja. Jadi selama 8 tahun tu, macam kalau kita nampak mereka yang akan pergi dialisis dibawa oleh anak kan, mereka pada peringkat usia yang dah memang boleh dibawa. Macam pada ketika itu bagaimana? Sangat struggle kan? Yes, saya bekerja. Saya memang bekerja selama saya menjalani rawatan dialisis. Saya bekerja full time dan saya kini saya akan balik sedikit awal untuk pergi ke dialisis lah. Jadi daripada kerja saya akan drive terus balik. So dia 3 hari sekali untuk menjalani dialisis? 3 kali seminggu. 3 kali seminggu. 3 kali seminggu. Dan setiap kali balik kerja akan pergi sendiri. Jadi selepas tu macam mana? Apa keadaan? Selepas dialisis selalunya kita akan berasa penat, pening sebab BP kita low selalunya. Jadi saya akan memandu dengan berhati-hatilah masa balik tu. Sebab selalunya orang bawa kan. Kita nampak orang tua kan. Kita nak hold sikit Puan Ashikin ni. Banyak lagi soalan saya untuk Puan Ashikin. Tapi kita ada satu soalan daripada laman Facebook yang menyatakan adakah masalah thyroid menyumbang kepada penyakit buah pinggang? Okey, masalah thyroid itu sendiri dia tak ada direct correlation of course, ya. Masalah thyroid ni pun bermacam-macam. So kita nak pakai genre spesifik pun susah juga. Tapi yang saya boleh cakap ialah masalah thyroid dia akan boleh mendatangkan kesan kepada jantung dan apa-apa masalah jantung pun boleh menyebabkan berkait kepada buah pinggang. Betul. Oh, semuanya berkala dan berkait di sini. Doktor, kadang-kadang kita terlupa dengan sebenarnya ada perkara-perkara yang kita boleh kawal. Maknanya mungkin lifestyle. Gaya hidup, yes. Yang diwarisi itu mungkin agak sukar lah kan, memang kondisinya sebegitu. Tapi apa perkara yang kita sebagai rakyat Malaysia boleh mengawal pada peringkat awal untuk mengelakkan daripada terkena kondisi ini? Okey, jadi of course kita kata prevention is better than cure. Jadi kita kena mencegah lebih baik daripada merawat. Amalkan gaya hidup sihat, bersenam, berhenti merokok, kurangkan berat badan. Jika ada penyakit kencing manis darah tinggi, sentiasa bukan saja faktor ubat-ubatan, pemakanan, gaya hidup juga. Ya, sentiasa berjumpa dengan doktor. Ya, kalau apa-apa lagi satu adalah elakkan mengambil kita kata apa-apa ubat-ubatan ataupun apa-apa suplemen secara berterusan atau berpanjangan tanpa apa-apa pengawasan. Itu paling bahaya. Itulah saya nak tanyakan tadi. Maknanya mereka yang kata makan suplemen ni terlalu banyak dalam tempoh yang berterusan, tempoh yang lama tu pun sememangnya menyumbang juga. Memberikan beban lebih kepada buah pinggang? Betul, ada risiko. Jadi apabila kita, ini macam blanket statement, saya tak boleh nak kata. Tapi apa-apa ubat-ubatan, apa-apa suplemen sama ada dia akan kita kata diproses daripada buah pinggang ataupun hati. So kalau kita tak pantau, kita tak jaga, risiko kepada buah pinggang ada, risiko pada hati pun ada juga. Ada orang yang dah ambil satu suplemen sampai 5-6 tahun. Adakah itu dikatakan tempoh yang berpanjangan? Oh, sangat lama. Sangat lama. Oh, itu sangat lama. Lama tu. Okey, alright. Jadi mungkin kita ambil nasihat doktor ya sebelum kita mengambil suplemen, terutamanya secara berpanjangan. Jadi nak tanya kepada Puan Ashikin, selepas menjalani pemindahan buah pinggang, macam mana keadaan sekarang? Alhamdulillah, saya memang dah banyak sangat
improvement dari segi kesihatan. Maksudnya saya memang sihat. Saya perlu mengambil ubat-ubatan selepas transplant, iaitu dipanggil immunosuppressant, dia untuk repress imun kita, mengelakkan badan kita sendiri reject buah pinggang yang baru tu. Cuma tu je lah yang saya kena ambil sepanjang hidup. Tapi selain pada tu, saya punya aktiviti semua tak terbatas lah. Maksudnya sebelum ni nak pergi bercuti, kena factor in dialisis punya. Ya, betul. Kalau nak pergi umrah ke macam mana, susah. Ya, betul. Tapi sekarang ni kita bebas lah untuk menjalani. Macam mana keadaan adik Muhammad Syikin yang telah menderma satu buah pinggang? Ada satu lagi kan? Ya, betul. Macam mana cerita? Adik saya, alhamdulillah so far dia bersihat. Dia pun menjalani rawatan follow up di hospital selepas pembedahan. Jadi so far alhamdulillah kami berdua sihat. Okey, satu lagi doktor, kita nak tinjau di Facebook. Rakan kita ada berkongsi. Jom sama-sama kita kalau sempat ditayangkan. Kalau di sini apa yang kita nampak? Ini dia, Nur ya. Azlina T. Assalamualaikum. Salam, saya pesakit darah tinggi. Selepas tahun saya ambil ubat darah tinggi, terus dikesan kencing berbuih. Adakah puncanya dari ubat darah tinggi atau apa? Terima kasih. Baik, Puan Azlina. Selepas makan ubat darah tinggi, dapat detect kencing berbuih. Okey. Dia boleh kita kata cause and effect juga. Tapi pertama kita kena tahu saya pun tak pasti Puan Azlina daripada usia mana. Ya. Okay. Yang pentingnya adalah kita kawalan tekanan darah tinggi itu adalah penting. Kalau memang dah ada tanda-tanda kencing berbuih, sila rujuk dengan doktor yang merawat. So memang kita perlu buat pemeriksaan yang seterusnya. Adakah itu warning sign? Yes. Yes. Warning sign ya. Jadi kepada yang ada bertanya juga kita punya penerbit tanya, kalau kencing kerap, kencing kerap adakah ianya terlibat juga dengan antara perkara-perkara yang boleh menyumbang triggered? Kencing kerap ni pun dia simptom kepada bermacam-macam keadaan. Ya, kalau pesakit yang kencing manis yang sebelum ni tak dapat detect, gula dia pun tinggi, dia boleh kencing kerap. Itu pun boleh, ataupun something simple mungkin jangkitan air kencing boleh menyebabkan pesakit kencing kerap. Kencing kotor. Betul. So kalau ada apa-apa kemusykilan, pergi jumpa doktor. Dapatkan konsultasi yang sebenar. Betul. Kan, pemeriksaan diri anda. Sebab kadang-kadang kalau kita nak samakan simptom kita dengan orang lain pun tak boleh juga kan. Betul. Ada orang toleransi terhadap kesakitan dia berbeza-beza. Okeylah, sebagai penutup, boleh tak kita katakan kalau kita ada masalah, mungkin masalah jantung atau masalah kencing manis, dan kita pergi membuat pantauan dengan doktor dan kita cek semua sekali, adakah itu digalakkan? Okey, memang selalunya untuk pesakit-pesakit kencing manis, darah tinggi, masalah jantung, bila dia datang appointment, dia buat pemeriksaan, memang selalunya kami akan membuat, so di hospital atau di klinik-klinik dia akan membuat ujian air kencing, ujian darah, kita cek gula, kita cek fungsi buah pinggang, itu memang akan ada. Memang kena ada, dia automatik lah sekali ya. Lebih kurang macam tu. Okey. Puan Syikin, selama 8 tahun menjalani dialisis dan juga akhirnya adik ingin bersama-sama untuk melakukan transplant dan sebagainya. Jadi apa kata-kata mungkin satu kepada adik, satu lagi kepada mereka yang hampir putus asa melalui fasa ini? Semangat daripada Asyikin. Okey, kepada adik saya memang berterima kasih banyak-banyak sebab memberikan hidup yang baru pada saya. Peluang kedua ya. Peluang kedua. Alhamdulillah. Okey, kepada semua yang sedang menjalani rawatan dialisis, nasihat saya mungkin untuk terus kuat, sebab dialisis bukan pengakhiran kepada hidup. Kita masih boleh menjalani hidup seperti biasa, seperti orang lain. Aktiviti yang lebih kurang macam orang lain, cuma just kena faktorkan dialisis tu. Dan semangat betul Asyikin. Betul lah. Kuat semangat Asyikin, insya-Allah. Dan kalau ada donor, meaning kalau ada ahli keluarga yang ingin mendermakan buah pinggang mereka, saya mengalu-alukanlah more transplant patients and also donors lah, supaya mereka pun dapat rasa apa yang saya rasa. Kepada rakyat Malaysia untuk sedia menderma, insya-Allah satu pun tak apa, masih boleh menjalani kehidupan yang biasa. Jadi untuk Hari jantung pula. Nampak DJ jantung. Hari buah pinggang sedunia berlangsung pada 9 hari bulan Mac. Saya pastinya ada aktiviti-aktiviti yang untuk war-warakan atau give awareness untuk orang ramai. Dipersilakan kalau ada. So, jadi Hari Buah Pinggang Sedunia tahun 2023 ialah sambutan seluruh dunia. Ya, saya. Ya, so
tema pada tahun ni adalah preparing the unexpected, supporting the vulnerable ataupun bersedia untuk sebarang kemungkinan melindungi golongan rentan. Jadi sambutan di Malaysia ni memang nationwide lah. Macam-macam sambutan yang kita ada di Kuala Lumpur, sambutannya pada 9 Mac. Di Negeri Sembilan ada sambutan di Dataran Nilai pada 11 Mac. 11 Mac. Betul. 7 hingga 3 pagi hingga 3 petang. Dan insya-Allah dikelolakan oleh Yayasan Buah Pinggang Malaysia ya. Ya, betul. Kalau boleh anda di luar sana pun kalaulah terbuka hati, kalau lihat keadaan Puan Nur Ashiki dan sebagainya. Kalau mungkin ada yang tersayang, kalau boleh derma-dermalah kan untuk mereka yang ingin memerlukan rawatan dialisis dan perlukan subsidi ya. Kita ucapkan terima kasih kepada Dr. Azhani Akmar Azhar, pakar perubatan dan nefrologi Hospital Serdang. Terima kasih banyak doktor, banyak saya belajar hari ini. Dan Puan Ashikin Ahmad Nizamuddin sakit. Terima kasih atas semangat dan kami doakan sentiasa yang terbaik untuk Ashikin dan juga adik, keluarga juga ya. Begitu kecil tapi begitu penting buah pinggang kita. Jadi jagalah kesihatannya. Jadi pantau, pergi check up kalau rasa ada rasa silap dan salah tu, pergilah cek secepat yang mungkin. Baik, kita nak rehat seketika. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini dengan perkongsian menarik hanya di MHI. Sayang buah pinggang anda. Kembali bersama kami di MHI. Ada berita baik untuk kami rakyat Malaysia. Sekali lagi, Dato' Lee Chong Wei mengharumkan nama negara. Bukan kerana aksinya digelanggang, tapi diabadikan sebagai patung lilin di Madame Tussauds yang popular ya, seorang rangkaian museum di seluruh dunia yang memaparkan muka-muka atau wajah-wajah mereka yang famous, selebriti sebagainya. Dato' Lee Chong Wei salah seorang daripadanya. Ya, yang pertama Tan Sri Michelle Yeoh, kini legenda kedua negara. Jom sama-sama kita saksikan patung lilin Dato' Lee Chong Wei. Ya, begitu. Ladies and gentlemen, presenting to you. Satu lagi pencapaian yang membanggakan negara apabila Datuk Wira Lee Chong Wei menjadi atlet pertama Malaysia yang diabadikan dalam bentuk patung lilin. Figura yang direka khas buat Lee Chong Wei ini akan menghiasi Museum Madame Tussauds, Hong Kong bermula Oktober 2023. Selain itu, patung lilin tersebut akan dipaparkan di zon The Champion sekaligus meletakkannya sebaris dengan ikon-ikon sukan lain seperti bintang bola sepak tersohor Cristiano Ronaldo dan David Beckham. Bersedia untuk melawan merupakan gaya yang dipilih untuk patung lilin yang telah ditunjulkan oleh beliau di beribu-ribu gelanggang badminton seluruh dunia sebelum memulakan perlawanan. Replika Chong Wei yang berdiri megah itu diperagakan dengan jersey dan seluar pendek berwarna biru serta sepasang kasut biru dan hijau dengan raket di sebelah tangan yang pernah dipakai legenda negara pada Sukan Olimpik Rio 2016. I think she measurement all the leg and the muscle. Saya tak tahu. You tengok macam mana. I think 90% and the same. Yeah, measurement itu muscle semua itu is very orang cakap apa? Masa panjang tapi is keluar. Saya bertengok masa kat Singapura kita puas lah because it's 6 hours not easy and I think he do is a very professional. Saya boleh cakap. Bekas pemain badminton nombor 1 negara kelihatan terharu dan tidak dapat menahan sebab sehingga mengalihkan air mata dalam majlis memperkenalkan patung lilin itu pada Jumaat lepas. Menurutnya, patung lilin tersebut membawa banyak kenangan indah dan merupakan satu penghormatan tinggi sepanjang karinya sebagai atlet badminton negara. I proud myself and I know I very hardworking and get a lot of champion. I get a lot apa saya mau. And first they come to find jumpa saya. I surprise lah. Saya tak pernah masa saya main career sebelum saya main badminton. After saya retire, saya tak pernah fikir I have the wax in Hong Kong, either in Singapore, and now it come in Malaysia. Saya tak pernah fikir. And this is I think orang cakap dream come true, and that is I want to proud myself, and also want to say thank you to just now I say thank you to my country, Malaysia.
Lee Chong Wei memegang rekod sebagai pemain badminton nombor 1 di dunia selama 349 minggu. Beliau menduduki tangga teratas selama 199 minggu berturut-turut. Bagi Hendrawan, bekas jurulatih Datuk Lee Chong Wei, dia turut berbangga dengan pencapaian Datuk Lee Chong Wei dan mengharapkannya untuk terus berbakti kepada negara. Bangga ya, bangga juga senang bahwa bukan senang memang untuk masuk di dalam ini figure ini ya, wax Madam Tussauds, karena kan badminton saya rasa pun hanya beberapa saja, ya, tak banyak, 1-2 orang saja. Sport pun bukan semua sport boleh masuk, dan Datuk Lee Chong Wei kan salah satu ya mungkin ikon ya, masuk legend, dan memang bagi saya sih pantas ya untuk masuk dalam museum wax ini. Dia memang seorang pemain yang hardworking lah. Memang dia bekerja keras, memang dia training sungguh-sungguh. Kalau dia dia memang disiplin yang tinggi lah, disiplin yang tinggi daripada segi training, daripada segi pemakanan, daripada segi kesihatan, jaga tidur dia semua. Memang dia tu dahagakan kemenangan. Walaupun dia dah menang, tetap dia nak menang lagi. Tidak kira apa jua halangan yang dihadapi, semangat dan kecekalan dalam diri pemain nombor 1 badminton ini menjadikan beliau diangkat sebagai wiranegara. Patung lilin yang menjadi saksi perjuangannya itu diharapkan dapat memberi inspirasi kepada generasi muda untuk terus mengejar impian mereka. Itu dia pastinya satu lagi kebanggaan kita sebagai rakyat Malaysia, patung lilin Datuk Lee Chong Wei. Ya, kita pun di MHI pun ada kebanggaan juga. Dikatakan ada salah seorang pengacara kita, dia pun cantik macam anak patung. Banyak orang cakap macam tu. Betul kan, Ana? Kan? Okey, kita nak rehat seketika, kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami. Don't go anywhere. Baik, kita kembali dan kita lihat apakah yang ada di muka depan akhbar-akhbar utama kita. Kita teruskan dengan Anim Zati, silakan. Anim Harian Metro dan saya kira Cosmo pun sama, dan akhbar yang lain-lain sedang bercerita tentang anggota polis yang menembak mati isterinya. Cuma angle ataupun sisi yang dibawa daripada Metro ini menantu yang baik. Ini apa yang dikatakan oleh ibu mertuanya lah. Yang mengatakan sebenarnya anggota polis tersebut merupakan seorang menantu yang baik. Katanya sentiasa bawa jalan bila ada masa ke lapangan. Dan sentiasa memportraykan diri sebagai seorang menantu yang cukup baik. Tapi itulah tak sangka dengan perubahan baru-baru ni, sehingga ada katanya perubahan-perubahan yang begitu ketara. Sampai bawa kereta tepi highway, minyak sampai habis dan sebagainya. Jadi keadaan itu nampak sedikit sebanyak ada perubahan kelakuan yang dilakukan, yang ditunjukkan daripada anggota polis tersebut. Mungkin perspektif tersebut diwar-warkan di muka hadapan Cosmo, ya, di mana susunya sama, tetapi angle yang diambilnya di sini adalah di mana anggota polis Lance Corporal, ya, kalau tak silap saya, mengalami masalah kemurungan. Jadi ini membawakan kepada satu masalah yang lebih besar untuk saya, penjawat-penjawat awam, terutamanya yang pada masa ini untuk saya berada dalam keadaan yang tertekan, terutamanya mereka yang bersenjata api. Mungkin sesuatu yang dapat dilakukan untuk memantau anggota-anggota keselamatan kita. Macam mana ini, ya? Okey, katanya ada sedikit perkabaran juga tentang buku sekolah yang semakin mahal harganya. Bapa, bagaimana perasaan anda? 30% kenaikannya di sini. Jadi kita dengan WhatsApp grup mak bapak dengan WhatsApp grup sekolah ni semuanya menceritakan cecah RM250 itulah seorang. Dia, daripada buku sekolah kepada peralatan, kepada baju dan kasut dan sebagainya, semuanya mengalami kenaikan harga. Mungkin ibu bapa di Malaysia menghadapi keadaan yang agak tertekan buat masa ini, ya. Jadi mungkin satu perkara yang boleh ditangani oleh kerajaan Malaysia Madaini kita buat masa kita nak juga berkongsi dengan anda Anwar Ibrahim 100 hari. Ini dia 100 hari kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bagaimana prestasi dan juga garis masa reformasi bersejarah untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim sehingga pencapaian sebagai PMX. Jadi sebuah dokumentari eksklusif Bulletin FM Anwar Ibrahim 100 hari pada 8 Mac 2023. Anda boleh saksikan di YouTube Bulletin TV. Ya, sebuah eksklusif dokumenterinya daripada tim Bulletin
Buletin TV dan insya-Allah 100 hari laporan kadnya macam mana Perdana Menteri yang ke-10. Baiklah, topik kita pada hari esok juga kita akan war-warkan satu isu yang agak ketara, isu sindiket jenayah penipuan tawaran pekerjaan di luar negara atau job scam ya. Kita akan bersama Menteri Luar yang berhormat Datuk Seri Zamri Abdul Kadir. Kita telah menyelamatkan rakyat Malaysia daripada Kemboja, daripada Laos. Tapi apakah keadaannya sekarang ini? Kita kupaskan di MHI. Esok, Assalamualaikum kepada anda semua. Terima kasih kerana menyaksikan kami. Jaga diri. Assalamualaikum.